Alhamdulillah. Assalamualaikum Mari. sahabat-sahabat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz aja dah. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk kita bermuhasabah dan menilai diri kita sejauh mana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Iaitu hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitungkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan timbanglah amalan-amalan kamu sebelum amalan-amalan kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Jadi di situ menunjukkan kepada kita betapa kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Terutama dalam konteks untuk kita melakukan amalan. Apatah lagi amalan pada malam Al-Qadar. Yang walaupun kita tidak tahu bila, tetapi setiap saat itu sangat-sangat berharga. Apatah lagi malam ini tuan-tuan, malam yang ke-25 Ramadan dan jatuh pula pada malam Jumaat. Maka dengan sebab itu, ramai juga di kalangan ulama sangat mengambil berat malam ganjil, malam ganjil yang pertama, yang kedua malam yang jatuh pada malam Jumaat. Jadi ini malam 25. Jadi di situ menunjukkan bahawa antara malam-malam yang sangat diintip oleh para ulama untuk menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Lailatul Qadar. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita melihat bahawa Lailatul Qadar itu tetap akan berlaku. Maka dengan sebab itu, yang pastinya apakah amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada malam Al-Qadar. Sama ada ia bertepatan sungguh dengan malam Al-Qadar ataupun tidak, yang pastinya amalan-amalan itu pasti diteruskan. Kerana untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kepada effort, kepada usaha. Memang betul nak masuk syurga ini bukanlah kerana amalan. Sebab itu kadang-kadang orang yang salah faham daripada kenyataan ini, dia mengambil dalam soal tidak perlu melakukan amalan. Cukup dengan berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala, lalu dia tidak beramal. Itu salah. Kerana apa? Kerana macam kita sebut bahawa memang masuk syurga bukan kerana amal. Masuk syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai konsep yang perlu dipahami. Namun begitu, bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala? Macam kita sebut, nak masuk syurga bukan kerana amalan. Masuk syurga adalah kerana rahmat Allah Ta'ala. Baik. Tetapi, bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah? Terutama bagi kita orang yang hidup ini. Jadi, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pun beramal. Jadi maknanya benda itu circle. Tetapi yang jelasnya bahawa bukan amalan yang memasukkan seseorang itu dalam syurga. Kerana kalau kita kata amalan, adakah cukup amalan kita untuk sampai syurga? Satu. Yang keduanya, kita andaikan. Andaikan seorang ini dia pergi ke masjid. Kemudian dia nak masuk Islam. Contohnya dia bukan orang Islam lah. Dia masuk Islam. Maka dia dialu-alukan. Dan kemudian imam masjid pun mengislamkan dia. Mengajar dia mengucap semua. Dia pun dah rasmi lah. Dia semua Islam. Walaupun dari sudut teknikal dia nak mendaftarkan itu apa itu soal teknikal sahaja. Tetapi dalam konteks dia Islam,
Dia mengucap kalimah syahadah, maka dia Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak jadi kisahnya ialah, ni contohnya kita sebut, contoh andai kata aja, dia ni selepas dia mengucapkan kalimah syahadah, sampai menangis-nangis biasanya yang berlaku, dia pun pergilah untuk nak pergi ke bazar Ramadan contohnya. Tiba-tiba berlaku aksiden. Di aksiden, dia meninggal dunia. Dalam keadaan dia belum melakukan apa-apa amal soleh. Dia baru sahaja mengucap dua kalimah syahadah. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Persoalannya, apakah dia layak masuk syurga ataupun tidak? Itu persoalannya. Kalau orang menganggap bahawa masuk syurga itu dengan amalan, sudah tentulah dia tak layak untuk masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia belum lagi beramal. Bahkan solat pun belum. Sebab dia pun masuk Islam. Jadi di situ menunjukkan kepada kita dia layak masuk syurga. Kerana apa? Kerana masuk syurga itu adalah kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat yang Allah kurniakan, walaupun dia tak sempat beramal, dia meninggal. Tetapi Allah Maha mengetahui bahawa orang ini, kalau dia dipanjangkan usia, dipanjangkan umur, dia akan melakukan amalan salih yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepadanya, walaupun dia tidak ada apa amalan. Dengan rahmat Allah Taala itu, dia boleh masuk syurga, walaupun dia belum start melakukan amalan. Itu contoh dia untuk kita boleh faham bahawa sesungguhnya bukan amalan yang memasukkan kita dalam syurga, tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang hidup pula, dia perlu untuk mendapatkan rahmat. Dia perlu berusaha. Jadi bagaimana cara untuk berusahanya? Ialah dengan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Itu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita usaha kita untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara yang dirahmati Allah Taala sekalian. Apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada malam Al-Qadar? Yang pertama sekali, yang secara khususnya, sebagaimana yang maklum, yang kita sedari, yang kita fahami, yang kita pelajari sentiasa, apabila Aisyah bertanya Nabi SAW tentang apakah amalan pada malam Al-Qadar, lalu dijawab oleh Nabi SAW, Nabi menyatakan supaya membaca satu doa, iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa ini bukan sekadar kita amalkan pada bulan Ramadan, tetapi kita amalkan juga pada setiap masa dan keadaan. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan lah. Sebab itu disebut secara khusus oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya membuat persiapan dan persediaan dan sudut amalan dalam bulan pada malam Al-Qadar itu, iaitu antaranya adalah dengan memperbanyakkan doa, memohon keampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Jadi kita mengetahui betapa diri kita kerdil sangat-sangat. Kita perlu pengampunan Allah. Kalau kita tak dapat pengampunan Allah, ya Allah, di manakah bumi yang kita perlu pijak, sedangkan bumi ini milik Allah? Di manakah langit yang kita akan junjung, sedangkan ini semua milik Allah Ta'ala? Sebab itu satu ketika Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang laki-laki yang berkata kepadanya bahawa dia ingin melakukan maksiat. Apa syarat yang diperbolehkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala? Sebab kadang-kadang ada orang ni dia mencari ruang, mencari jalan untuk membenarkan, mengharuskan perbuatan maksiat yang dilakukan. Lalu Ibrahim bin Adham ini didatangi oleh seorang lelaki yang bertanya, apakah syarat, prasyarat untuk dia melakukan maksiat? Begitu. Maka kata Ibn Adham,
kamu nak melakukan maksiat boleh, tapi dengan syarat, kamu kena lepasi 5 syarat ini. Kalau lepasi syarat ini, kamu boleh buat maksiat. Nak buat apa, buat lah. Tak beramal lah, tak beramal. Tak kisah pun. Tidur je. Begitu. Lalu, Ibrahim Adham memberitahu jawapannya. Baik. Yang pertamanya, kamu boleh untuk melakukan maksiat. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Kamu jangan makan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak layak seseorang yang menikmati rezeki Allah tetapi dalam masa yang sama tidak taat dan juga ingkar kepada Allah Ta'ala. Jadi, saudara sudah tentulah tak mampu nak lepas syarat ni. Macam mana ni? Jangan makan rezeki Allah. Sedangkan semua rezeki milik Allah Ta'ala. Dan Allah huwa Razzaq, Allah pemberi rezeki. Sebab itu kita dalam suasana dini hari ini, pada malam 25 Ramadan ini, malam Jumaat ini, jadi kalau kita memohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki, mohon pada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan kurniakan rezeki. Rezeki ini dalam pelbagai bentuk, bukan dalam bentuk kewangan sahaja. Kadang-kadang ada orang yang kata dia tak dapat rezeki. Sedangkan Allah bagi macam-macam kat dia. Cuma mungkin dia tak bagi duit dengan bagi cara yang lain. Jadi maknanya, apa-apa kenikmatan, itu adalah rezeki Allah Ta'ala untuk kita. Baik. Jadi tuan-tuan yang pertama, memang dia fail lah. Dia kata, tak mungkin. Macam mana aku nak buat maksiat dalam keadaan aku tak makan rezeki Allah. Okey, syarat kedua. Syarat kedua, boleh kamu nak melakukan maksiat. Tak ada masalah, boleh. Tapi dengan syarat, jangan kamu berpijak di bumi Allah. Yang menjadi hak milik Allah. Ini juga nampak susah nak ditunaikan. Macam nak tunaikan, kalau jangan berpijak di bumi Allah, kita nak pijak bumi apa? Kalau kita keluar dari muka bumi ni, kita pergi ke mana nak tahu akan datang, pergi ke Mareh dan sebagainya. Mareh juga merupakan hak Allah Ta'ala. Jadi semua milik Allah. Tidak ada milik kita. Kita tidak memiliki, tuan-tuan. Bahkan diri kita sendiri kita tidak miliki. Kalau kita miliki diri kita, sudah tentulah ketika mana malaikat maut nak ambil nyawa, kita boleh halang dia. Boleh beritahu, jangan ambil lah. Sebab kalau kita miliki, tapi sebenarnya ia bukan kita miliki, tidak. Segala apa yang diberikan itu kepada kita itu hanyalah bersifat temporary, bersifat sementara. Semasa di atas dunia ini sahaja. Dipinjamkan kepada kita sesuatu itu untuk melihat bagaimana apa yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi maknanya syarat yang kedua tak lepaslah bagi pelaku maksiat ni. Cuba bayangkan, adakah layak dia nak melakukan maksiat dalam keadaan dia berpijak pada benda Allah Ta'ala, lalu dia menderhaka kepada Allah. So tak layak kan. Yang ketiga, apa syarat ketiga? Syarat ketiga nak buat maksiat boleh, tapi dengan syarat buatlah di tempat yang tiada sesiapa pun lihat. Tuan-tuan, memang surrender lah. Macam mana nak buat di tempat yang orang tak nampak? Sebab memang manusia tak nampak lah. Manusia ni bersifat dengan kekurangan. Tapi Allah Ta'ala, dia dapat. Dan tidak ada satu pun yang boleh lindung daripada Allah sama ada secara zahir atau batin. Digambarkan perlihatan Allah Ta'ala ni. Sehingga digambarkan kalau semua hitam berjalan di waktu yang hitam, mana yang gelap, gelita, malam, kan? Semut tu warna hitam pula. Kan? Jalan atas batu hitam pula. Di malam hitam pula. Memang kita sendiri tak nampak. Kita tak tahu. Dan itu kelemahan kita. Dan kita melihat ni dengan menggunakan alat yang diberikan oleh Allah juga mata. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha melihat. Allah mengetahui. Allah tahu. Nak lari mana, macam ada satu kisah, saudara. Ada satu kisah yang berlaku, iaitu ada seorang guru satu hari dia nak test anak murid dia. Dia nak test anak murid dia atas segala pembelajaran yang dilakukan sebelum ini. Lalu dia berikan kepada anak muridnya setiap seorang seekor ayam dan sebilah pisau.
Dia kata begini, kamu pergilah cari pot mana-mana, tempat mana-mana yang orang tak nampak, sesiapa pun tak nampak, dan kamu buat melakukan sembelihan. Sebagaimana yang diajar sebelum-sebelum ini dalam kitab fiqh bab sembelihan dan sebagainya. Jadi maknanya, kamu pergi ke tempat yang tak nak siapa melihat kamu, maka di situ kamu sembelih. Lepas tu bawakan kepada guru. Guru nak tengok tepat nak sembelihan itu. Maka bermulalah kita kata usaha untuk mencari tempat supaya dapat melaksanakan penyembelihan tadi. Jadi setelah habis tempohnya, semuanya datang kepada tuan guru ni dengan membawa hasil masing-masing lah. Yang sembelihan masing-masing. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni, dia membawa ayam yang hidup. Genting pisau yang belum lagi digunakan. Lalu ditanya kepadanya, mengapa kamu tidak melakukan seperti yang lain untuk menyembelih haiwan itu di tempat yang tidak saya lihat? Maka jawabnya, saya sudah pergi, saya berusaha. Saya pergi atas sebalik batu yang besar. Tapi saya merasai bahawa bahawa walaupun saya menyorok belakang batu yang besar, tapi ada yang melihat saya. Syarat untuk tidak ada melihat itu saya tak dapat penuhi, dia kata. Kan? Pergi duduk kat mana pun, saya rasa yang melihat saya. Lalu guru kata, siapa? Maka murid kata, Allah. Inilah ujian yang guru nak nyatakan bahawa orang ini berjaya. Maknanya apa? Maknanya dia merasai muraqabatullah. Dia merasa diri dia sentiasa diawasi oleh Allah. Inilah seorang yang dapat merasakan dirinya sentiasa diawasi oleh Allah. Sudah tentulah dia akan melakukan amalan yang terbaik untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu dia punya moral of the story itu, iaitu bagaimana kita buat sesuatu itu, kita mengetahui. Nak menyorok kat mana tak boleh sebenarnya. Menyoroklah kat mana pun Allah Ta'ala tetap melihat segala perbuatan kita. Allah mengetahuinya. Kita tak boleh menyembunyikan diri kita daripada Allah Ta'ala. Sebab itu ketika mana kita nak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang tidak mendapat keridhaan Allah Ta'ala, maka kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala melihat. Jadi apakah terutama untuk kita melakukannya. Baik. Syarat yang keempat apa? Syarat keempat, kalau nak buat maksiat boleh dengan syarat apabila malaikat maut datang mengambil nyawa, kamu katakan dia tak apalah, kamu postpone. Postpone. Boleh negotiate dengan malaikat maut. Boleh macam tu, tak apa. Bolehlah buat maksiat. Adalah masa untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi tentulah tak dapat nak tunaikan syarat ini. Sebab apa? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila masuknya sampainya ajal seseorang itu, ianya tidak berganjak. Walau satu detik sekalipun tak berganjak. Itu semua di bawah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tak boleh nak postpone, tak boleh. Nak beritahu dan negotiate dengan malaikat maut, tak boleh. Malaikat maut itu dia melaksanakan tugas on time, tepat pada masa. Jadi yang kelima je, ada lagi satu syarat yang boleh membenarkan soal itu bermaksiat. Maka Ibrahim Adham kata, boleh dengan syarat apabila kamu diheret oleh malaikat Zabaniyah untuk ke neraka di akhirat esok, kamu boleh menghalang dia. Kamu kata jangan bawa. Kalau kamu boleh halang dia di akhirat, bolehlah buat maksiat. Jawapannya ialah memang mana mungkin seseorang itu menghalang daripada malaikat maut menjalankan tugasnya. Bahkan dia akan diheret ke dalam api neraka kalau dia tidak taat, beramal sebagainya pada kehidupannya di dunia. Baik. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa tidak layak untuk kita melakukan maksiat dalam apa keadaan sekalipun. Sebaliknya, kita hendaklah memperbanyakkan amalan kepada Allah Ta'ala, terutama di malam-malam akhir Ramadan ini. Apakah amalannya? Saya sebut tadi yang pertama doa. Doa. Sebab doa ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Tidak kira sama ada seorang itu lelaki maupun wanita, seorang itu uzur atau tak uzur, sakit atau tak sakit,
Sebab doa ni kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terutamanya kadang-kadang kita banyak memohon kepada Allah perkara-perkara yang melibatkan duniawi. Kita minta ni mana kebaikan di dunia saja. Kita terlupa untuk memohon kepada Allah doa-doa yang berkaitan dengan ukhrawi, berkaitan dengan akhirat. Sebab apa kita ingat? Kalau kita dapat akhirat, kalau kita doa untuk akhirat, kita dapat dua-dua, dunia akhirat. Tapi kalau kita minta dunia, dapat dunia saja, akhirat tak dapat. Tapi kalau kita minta akhirat, kita dapat dua-dua. Dunia boleh, akhirat boleh. Itu keadaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya, kita juga selain daripada kita berdoa di malam-malam Ramadan ini, bagi orang yang boleh menunaikan solat, of course lah. Sebab kalau uzur memang tak boleh lah. Tetapi kita ingat, kalau dia tak boleh pun sekalipun untuk dia menunaikan solat dan membaca Al-Quran bagi orang yang uzur, tetapi dia still boleh lagi beramal dengan bagaimana? Ayat qada'ah lah. Iaitu dia mengejutkan saudara ahli keluarganya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi mengejutkan ahli keluarga untuk bangun. Sekurang-kurangnya menunaikan solat 2 rakaat dan bersahur. Jadi maknanya di situ, dia ada peranan dia untuk dia lakukan. Itu juga satu amalan. Dia kejut ahli keluarga dia bangun, ahli keluarga solat. Ibadat kerana dia yang memudahkan dengan mengejutkan mereka, maka di situ kita dapat pahala, dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risau, jangan bimbang. Bagi wanita contohnya yang uzur, maknanya ada ruang untuk dia mendapat pahala yang besar walaupun dengan tidak melakukannya. Sebab nak solat tak boleh kan. Tetapi dengan cara memudahkan orang lain untuk bangun. Jadi di situ kita juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, malam Al-Qadar juga, atau malam-malam yang 10 yang terakhir Ramadan ini, kita bersedekah. Kita bersedekah. Jangan lupa setiap malam untuk bersedekah. Sama ada kita sedekah di masjid ke, ataupun hari ini mudah saja boleh transfer online. Kita transfer online itu juga merupakan sesuatu yang melibatkan sedekah. Sedekah ni perlu pada niat saja sebenarnya. Perlu pada niat. Innamal amal bin niat. Kalau kita niat sebagai sedekah, mana sedekah? Jadi sedekah lah. Begitu. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selain daripada itu, amalan apa yang kita lakukan, ada sebenarnya apa-apa amalan yang baik. Semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan sekadar amalan yang berkaitan secara khusus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang berkaitan sama manusia juga. Iaitu apabila kita mempermudahkan orang untuk beribadat kepada Allah. Kita menyediakan makanan untuk mereka untuk bersahur contohnya. Dan apa-apalah juga yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita boleh lakukan. Antaranya juga ialah apa, dalam konteks solat tarawih itu, kalau kita tidak berkesempatan tunaikan di masjid, maka kita boleh tunaikan di rumah. Boleh, tidak ada masalah. Kita boleh tunaikan di rumah. Berapa rakaat sebenarnya tidak had rakaatnya. Walaupun ada perbincangan tarawih ni 8, 20, 8, 20. Tapi sebenarnya tidak ada had. Boleh berapa rakaat. Penduduk Madinah pun buat 36 rakaat. Kerana berdasarkan kepada dalil salatul lail masna masna. Solat malam ditunaikan dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi berapa rakaat kesudahannya? Itu terpulanglah. Mana bergantung kepada dilarat. Cuma satu perkara yang perlu kita ingatkan, bab solat witir, saudara. Witir ni sangat-sangat penting ya. Jangan kita tinggalkan solat witir ini. Bukan sekadar pada bulan Ramadan. Ini jangan silap. Sebab kadang-kadang ada orang dia hanya menunaikan solat witir ini pada bulan Ramadan sahaja. Tetapi bila berlalunya bulan Ramadan, dia pun tak tunaikan solat witir lagi. Sebab apa? Sebab dia gandingkan ataupun dia hanya tunaikan solat witir ketika mana selepas solat-solat tarawih. Dia sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya ialah solat witir ini dia
boleh dilakukan pada bila-bila masa. Dia tidak terhad pada bulan Ramadan sahaja. Dia boleh buat pada uh, malam-malam yang lain, pada bulan Ramadan, pada luar Ramadan. Bahkan salat sunat witir ini merupakan satu salat sunat yang sangat-sangat dituntut hingga kan dalam mazhab Hanafi mewajibkan. Sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi begitu bersungguh-sungguh, terutama pada 10 yang terakhir Ramadan. Jadi maknanya kita tunaikan salat witir. Cuma witir ni boleh dilakukan dengan 3 kaedah, 3 cara. Yang pertama, kita tunaikan selepas daripada kita solat isyak. Yang pertama. Kalau itu bulan bukan Ramadan lah. Kalau Ramadan ni, lepas solat isyak, lepas tarawih lah. Itu pertama. Yang kedua, solat witir boleh dilakukan sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur. Macam riwayat Abu Hurairah menyatakan, Awsani Khalili bithalas, Rasulullah wasiat kepada aku, antaranya wa an utira qabla an arqud. Untuk aku, menunaikan solat witir terlebih dahulu sebelum aku tidur. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah solat witir ini kita tunaikan last sekali selepas solat tahajud ataupun apa juga solat yang kita lakukan. Berdasarkan hadis ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikanlah akhir solat malam kamu solat kamu pada waktu malam dengan solat witir. So itu disebut sebagai witir, itu penutup. Tapi kadang-kadang kena faham penutup ni maknanya dalam konteks kita melakukan ibadat. Tetapi tak mesti tak boleh buat. Boleh buat. Walaupun kita tunaikan witir, maka makna dia tutup. Setutup-tutupnya macam bila mana kita tunaikan witir pada awal. Bukan di hujung sekali. Kan? Jadi sebenarnya anytime lah. Tak kira waktu minda kita nak buat, kita boleh buat. Witir ni antara tiga cara tadi lah. Cumanya dalam bulan Ramadan ni, lebih baik kita buat bersama imam. Kita buat bersama imam itu lebih baik. Sebab itu kita jangan meninggalkan witir bersama imam. Walaupun ada orang kata, dia nak buat tarawih lagi selepas tu. Walaupun begitu, dia nak buat lagi tarawih selepas itu. Tetapi dia buat witir dengan imam tidak ada masalah. Dan bila mana dia selesai witir, maka dia boleh meneruskan lagi ibadat-ibadat sunat yang lain. Tanpa menunaikan salat witir untuk kedua kalinya, tak perlu. Sebab Nabi kata, la witrani filailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi, solat witir ni macam kita sebut tadi bahawa satu solat kalau boleh kita jangan tinggalkan. Bukan sekadar pada bulan Ramadan, bukan sekadar pada Lailatul Qadar, tetapi pada bila-bila masa sahaja, setiap hari, setiap malam kita lakukan. Dan witir ni dia ganjil. So, kurangnya satu lah, tapi satu tu sangat lemah. Sebab tu kata para ulama, 3 lah, 3. Itu terbaiknya 3. Ataupun nak tambah lagi 5, ataupun 7, atau 9, atau 11. Dia adalah ganjil. Baik, cuma cara melaksanakan bagaimana? Cara melaksanakan ada 2 cara. Yang pertama sekali, untuk kita melaksanakan solat witir ni, kita boleh buat 3 sekaligus contohnya. 3 sekaligus dengan satu salam. Kita solat macam maghrib lah. Cumanya tidak ada tahiyat awal untuk membezakan ia dengan solat maghrib. Jadi maknanya dia boleh buat 3 rakaat terus satu salam saja tanpa tahiyat awal. Itu satu cara. Cara yang kedua dan cara lebih afdal yang kedua ni, sebagaimana disebut dalam mazhab Syafi'i, ini paling afdal cara yang kedua ni, iaitu kita buat 2-1. 2+1. Kita buat 2 rakaat dulu, kemudian kita buat 1 pula. Jadi begitu. Kalau aku 5 rakaat, kita buat 2, kita buat 2, kita buat 1. Itu 5. 2 kali 2 lah. Buat 7, begitulah seterusnya. Jadi maknanya, dan Imam Syafi'i kata, atau mazhab Syafi'i kata, ini paling afdal. Sebab apa afdal? Sebab 2 campur 1 ini, dia lebih banyak bertakbir kepada Allah. Lebih banyaklah dia bacaan-bacaan dan solat dan sebagainya. Jadi, konteks ibadat ni lagi banyak, lagi baguslah. Bersama kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, maknanya, antara amalan-amalan kita lakukan adalah
solat witir yang kita akan melakukan secara berterusan. Sebab tu tanda orang dapat itu qadar ni bagaimana? Tanda dia. InsyaAllah tanda dia akan istiqamah dengan amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dia buat bulan Ramadan, bila berakhirnya bulan Ramadan pun dia tetap istiqamah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, bila mana dia meneruskan amalannya, kata para ulama salafus salih, itu menunjukkan amalan yang pertamanya itu diterima oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita meneruskan atau istiqamah dengan amalan selepas daripada amalan kita pada bulan Ramadan, maknanya di situ Ramadan kita diterima oleh Allah. Tetapi kalau selepas Ramadan kita tidak lagi beramal, jadi kita rasa letak pada pun tak ada dah, kita pun tak beramal lah. Kan? Lepas daripada Ramadan. Itu menunjukkan bahawa ibadat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita melaksanakannya. Sebab kita bangun malam tuan-tuan. Kita tunaikan solat. Kita nak dapat itu qadar. Dapat itu qadar ini kalau kita menghidupkan malam-malam yang terakhir Ramadan ni, kita akan dapat. Contoh kita duduk dalam majlis ilmu pada pagi ni. Kalau berlaku itu qadar, insyaAllah majlis ilmu kita digandakan selama 1000 bulan. Jadi begitulah seterusnya kalau kita berdoa, maka doa kita akan digandakan sebulan. Cumanya kualiti doa kita lah pula, kualiti ibadat kita lah pula macam mana. Memang digandakan 1000 bulan, tetapi kalau kualitinya grade C, grade D, grade E, maka gandaannya itu begitulah dengan grade yang kita kata grade fail contohnya, fail. Dia tak betul-betul melaksanakan amalan itu dengan cara yang bertepatan dengan hukum syarak dan tak betul-betul ikhlas. Walaupun dia beramal, ya. Tetapi dia gagal. Ataupun kena pula amalan yang dia buat itu walaupun tak ikhlasnya. Dia buat tu kerana kerana dia nak dapatkan itu qadar. Kan? Tetapi dia sendiri pun kalau kita lihat, dia buat pun, dialah persiapan tak ada daripada awal. Dia buat lebih kurang aja. Kan? Dia nak khusyuk sangat pun dia tak mampu untuk melakukannya. Sebab perkara ini, kalau kita nak khusyuk ni, dia bukan datang sehari dua. Dia adalah proses demi proses yang kita lalui dalam kehidupan ini untuk melatih diri kita. Sebab itu para ulama sebut antara cara untuk kita ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala, kita tunaikan solat sunat. Contohnya di tempat yang orang tak nampak. Macam waktu-waktu saya mulailah waktu dini hari ni yang orang tak nampak. Jadi kita pun tak rasa nak show off kepada orang. Kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, selain daripada itu, kita bersedekah kita sebut tadi, kita menggunakan solat witir, kita menggunakan solat tarawih, kita menggunakan solat tahajud. Solat tahajud ni, dan kalau nak tambah lagi boleh solat tasbih, solat-solat hajat, solat-solat taubat. Walaupun solat tasbih, solat hajat, solat taubat ni dia bukan semesti dilakukan pada waktu malam. Sebab dia boleh buat juga pada waktu-waktu yang lain. Dia tidak ada waktu yang spesifik secara khusus dia. Jadi dia contohnya kalau tahajud memang waktu malam. Quran sebut wa minal laili fatahajjad bihi, daripada sebahagian malam itu maka bangun bertahajud. Sebab tahajud itu memang waktu malam. Tapi kalau solat witir juga solat malam. Solat witir juga solat malam. Cuma kalau solat hajat, solat taubat, solat tasbih, itu bukan solat malam. Itu boleh dilakukan pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Sebab itu bila ada orang bertanya kepada saya, dia kata bagaimana susunan ni, solat nak solat yang mana dulu ni? Sebenarnya itu atas kita je, tidak ada pengkhususan. Sebab apa? Sebab yang betul-betul solat malam ni tahajud. Itu yang perlu kita utamakan sebenarnya. Yang lain sebagai tambahan, nak tasbih dulu ke, nak taubat dulu ke, nak hajat dulu ke, itu terpulang. Tidak ada masalah. Yang pentingnya kita dapat beristiqamah. Jadi tuan-tuan, apa-apa juga perkara baik yang kita lakukan pada malam-malam terakhir Ramadan, insya-Allah kita akan dapati ianya akan digandakan selama 1000 bulan. Cuma macam kita sebut tadi, biarlah kita buat itu dengan penuh kualiti, dengan penuh rasa keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Barulah gandaan itu gandaan yang bermakna. Orang kata ganda ni ganda 100%, 80% pun okey lagi. Dan tapi kalau ganda dekat 10%, maknanya dia fail. Dan ibadat dia pun tidak dilakukan dengan sempurna. Maka dengan sebab itu,
Tuan-tuan dan perempuan, itu antara amalan lah. Sebenarnya amalan khusus ni banyak kan yang kita nak buat kan. Cumanya kalau wanita yang unsur kita sebut tadi, dia tak boleh nak solat, tak boleh baca Quran. Tak apa. Tak apa. Dia boleh berdoa. Dia boleh berzikir. Dia boleh buat dan menghadiri kuliah ilmu. Ini juga satu pahala yang sangat besar. Dia boleh mentadabur, ambil ayat Quran yang bersih terjemahan itu. Dia melihatnya, membacanya di dalam hati dan juga merenung apakah intipati, kena faham dan juga hasil yang akan dipulih daripada yang dia lihat ataupun yang dia hayati ayat Quran tersebut pada malam-malam Ramadan. Baik, apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita doakan mudah-mudahan malam ini, malam Jumaat akhir bulan Ramadan, kita dapat tunaikan ibadah dengan sebaik mungkin. Kita akan teruskan lagi ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan teruskan bertafakur juga, itu ibadah juga. Bertafakur itu adalah kita merenung kebesaran Allah, keagungan Allah Taala, dan kita melihat tentang kekedilan diri kita. Di situ akan datang satu keinsafan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Sekadar itu bincang kita pada pagi ini. Marilah sama-sama kita tutupnya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dania. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wassalam. Terima kasih Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat sahur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih semua. Selamat bersahur. Ya. Sahabat-sahabat. Assalamualaikum.